Fitnah fitnah dia kena tengok eja. Kalau tuan-tuan eja FITNAH, fitnah eja FITNAH, ini bahasa Melayu. Kalau tuan-tuan eja fa ta nun ta marbutah, fitnatun, fa ta nun ta marbutah, fitnatun, ini bahasa Arab. Bila tengok bahasa Melayu dengan bahasa Arab, sebut sama, makna tak sama. Fitnah bahasa Melayu maknanya mengata orang benda tak betul pasal orang. Kalau mengata orang benda betul, hak jahat dia buat, tapi kita mengata, kita mengumpat. Kalau kita buat cerita benda hak dia tak buat, bahasa Melayu kata fitnah. Dalam bahasa Arab, fitnah ada banyak makna. Antara yang saya boleh bawa beberapa sahaja. Pertama, fitnah dengan makna ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Surah Kahfi, muka surat belah kanan atas. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta, benda, keuangan kamu dan anak pinak kamu adalah fitnah. Makna bukan fitnah mengata, maknanya ujian pada kita. Ada orang dengan sebab dia ada duit, duit itu jadi asbab, jadi asbab kepada dia diuji oleh Allah. Sat-sat orang mai penayar dia, sat-sat orang pinjam duit tak mau bayar dekat dia, sat-sat dia punya rumah kena lagu ni, sat-sat, faham tak? Dia punya duit tu jadi fitnah pada dia. Atau ujian yang membuatkan orang cemburu dan mendengki dengan dia pula pasal dia ada duit. Ada orang sebab dia ada anak dia jadi ujian dekat dia. Makna fitnah ujian. Apa dia? Dia punyalah duk nasihat. Wa'ayazubillah. Kita doakan supaya semua yang ada dalam ni, zuriat keturunan kita baik-baik soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dia duk mengajar orang, duk cerita dekat orang, tahu-tahu anak dia yang duk pergi buat perangai, yang duk kena sebat dekat sekolah. Jadi ujian untuk dia. Dia yang duk jadi cikgu disiplin dekat sekolah dan sebagainya, duk tangkap budak isap rokok lah apa semua, anak dia yang kena pergi tangkap kes dadah. Nampak tak? Jadi ujian untuk dia. Allah sebut dalam Quran. Jadi fitnah di sini maknanya ujian. Satu. Lagi fitnah dengan makna syirik. Hak ni dalam Adal Umar wa laqad atayna Luqman an ishkur lillah. Qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'azim. Tak, fitnah di sini maknanya syirik. Ada satu makna syirik. Apa dia? Al-fitnatu ashaddu minal qatl. Ni ayat dia. Kita bila buat fitnah ke orang, kita pakai ayat ni. Salah. Ayat ni makna fitnah syirik. Syirik itu dosa dia lebih besar daripada membunuh. Al-fitnatu, fitnah maknanya fa nun ta marbutah. Faham tak? Fa ta nun ta marbutah maknanya mensyirikkan Allah. Dosa dia lebih besar daripada membunuh. Yang kita punya fitnah mengata orang bukan ayat ni. Hak yang kita mengata orang, fitnah eja Melayu, FITNAH, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apa dia? Jangan duk pi korek rahsia orang, jangan duk memfitnah orang, mengata buruk orang. Hang suka dak makan daging saudara hang dengan mentah-mentah. Ni ayat fitnah bahasa Melayu. Boleh faham? Dalil dia. Yang kita ni hanya buat fitnah ke orang. Al-fitnatu asyad. Dak, fitnah di sini makna dia syirik. Dua. Sebab dia eja Jawi, faham tak? Dia bahasa Arab. Sabut sama tapi makna beza.
Yang ketiga, fitnah maknanya berpaling daripada benda hak betul. Fitnah makna dia. Yang keempat, walamma ya'tikum masa tu. Fitnah dengan makna apa tadi? Tadi yang pertama ujian, yang kedua syirik, yang ketiga berpaling. Cukup 3 tu dah lah. Lupa hak lain lah. Jadi bila dikatakan fitnah akhir zaman, dia masuk semua. Fitnah dengan maksud, maaf, kita terjemah satu-satu. Fitnah akhir zaman maknanya ujian di akhir zaman, syirik di akhir zaman. Satu lagi, berpaling daripada kebenaran di akhir zaman. Dia masuk semua. Sebab itu beberapa ulama mengumpulkan hadis-hadis fitnah akhir zaman ini, antaranya ulama yang hebat, Al-Alimul Allamah Al-Arifu Rabbani. Salah seorang ni, ini walaupun gelaran ni saya yang bagi kerana beliau orang yang alim, bukan dapat gelaran daripada ulama-ulama yang lain, tapi seorang ulama hadis yang hebat. Siapa dia? Tuan guru kita, Ustaz Syekh Fahmi Zamzam hafizahullah taala, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Orang asal orang Indonesia, Banjar, tapi duduk di Derang, buka pondok apa semua, duduk berulang daripada Kalimantan apa semua tu, mengajak hadis. Kalau tuan-tuan sempat, ambillah beliau. Nak mengaji sifat 20, antara yang mudah kita nak faham, Syekh Fahmi Zamzam. Kalau bagi syekh-syekh tinggi sangat, macam Baba sepanjang, Ismail sepanjang, tok-tok guru macam Ustaz Ridauddin, hagi kita tidur dengar. Sebab tauhid, ini asas perbincangan kita nanti. Jadi antara yang senang kita nak faham, Syekh Fahmi Zamzam. Beliau menulis kitab, nama dia 40 hadis akhir zaman. Hadis tu ada, saya bawa tu, tuan-tuan ada ni rasa datang sini. Saat lagi saya baca semua dekat tuan-tuan, dia punya 40 hadis tu tajuk saja. Tuan-tuan tengok macam mana kita nak bincang tajuk hari ni. Susah. Jadi apakah skop perbincangan kita hari ni? Esok hari kerja, bukan cuti. Tambah pula esok orang akan lagi hangat berkempen, sebab esok akhir bulan 2. Lepas tu tinggal 1 hari bulan, 2 hari bulan mengundi, betul? So apa perbincangan kita hari ni? Pertama, kita tak akan bincang politik. Tapi apa asas perbincangan yang kita nak buat hari ni? Asas dia 3 benda. Pertama, Taman Pelangi Semenyih. Ini tajuk paling utama sekali, skop paling nombor 1. Sebab apa? Sebab selalunya bila kita bincang ceramah, kita bincang pasal orang lain, kita jarang bincang pasal tempat kita sendiri. Sajalah tanya, kalau Tok Imam semua cuti, siapa ganti Tok Imam? Jenuh betul tak? Siapa orang muda yang boleh jadi imam untuk sembahyang maghrib? Yang muda umur 17. Jenuh duk. Jenuh nolak. Nampak tak? Saya bincang tajuk ni bukan apa, sebab kadang-kadang bila kita bincang tajuk jauh, saya bagi tahu bukan benda salah. Saya bagi tahu kata malam ni kita ubah sikit, supaya bukan ubahlah, kita buat malam ni lain sikit. Apa dia? Kalau selama ni kita bincang tentang Gaza, tentang Palu, tentang tempat-tempat lain, malam ni tajuk fitnah akhir zaman, kita nak bincang tentang penduduk sini. Jadi kalau contoh kita tanya kan, contohnya apa contoh kan? Antara tanda akhir zaman ni, contoh saya bagi. Antara tanda akhir zaman ialah ilmu agama kuih lama kuih hilang. Kuih lama kuih hilang. Kuih lama kuih hilang. Soalannya, berapa banyak ilmu pengajian yang kita nak buat dekat surau? Tak mau surau titik, surau kita. Dia kena macam tu.
Tuan-tuan bersedia banyak mana nak korban masa untuk nak mengaji? Dia tak boleh. Orang Islam dia tak mau macam tu. Dia penduduk taman ni bersedia banyak mana nak menghadapi akhir zaman. Dia macam tu. Boleh faham tak makna dia? Jadi sebab tu saya tak yang tu nombor satu. Yang kedua, skop kita Malaysia. Ini untuk kita rasa kebertanggungjawaban. Tu bahasa Melayu dia. Rasa kebertanggungjawaban, sayang dekat negara kita. Jarang kita nak bincang supaya sayang dengan negara kita. Orang Islam ni, perangai dia, tang mana dia ada, dia guna pepatah Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pasal itu kita tak boleh duk contiang-contiang rosakkan, naik motor buat bising, duk buat macam kita champion dekat tempat tu. Orang Islam bukan macam tu. Dia jaga keharmonian tempat itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hak ni orang Islam. Kita dak biar rosak negara kita tak apa, janji kita sayang negara barat. Pelik. Negara barat, orang barat cukup kita sayang, kita sanjung. Orang barat boleh bercakap Melayu, kita bagi kerakyatan dekat dia. Orang Melayu cakap bahasa Inggeris berhabuk, negara barat tak bagi kerakyatan pun kat kita. Tak sebab takut kita lupa. Bukan masalah peringkat sini saja, dia sampai peringkat kepada pemimpin. Kalau orang putih buat macam ni, orang Melayu ke orang negara Malaysia buat, kalau Allah tengok pun tak mahu. Ni jadi kita bincang skop kedua, Malaysia. Jangan tinggal negara kita, sayang dia. Dan yang ketiga, skop kita apa dia? 2019. Ayah dan ibu, abang dan kakak, tolong kena ingat, ni 2019. Alasan-alasan lama tak boleh pakai dah sekarang. Contohnya, tak reti, tak laku lah zaman sekarang. Awak pula tak reti, handphone tu ada, paling dak pun tanyalah dalam WhatsApp. Nampak tak? Tak tahulah, kata rupanya ada orang buat fitnah kat Rasulullah baru-baru ni, pergi mengata tak tahu. Mana boleh tak tahu? Takkan tak tulis dalam WhatsApp. Habis duk ada buat apa? Nampak tak? Sebab 2019 sama juga nanti bila kita bincang tentang keluarga, dia tak boleh ada otak macam dulu. Dulu kita kata tak apa, anak duduk depan mata boleh ustaz, selamat. Tak boleh. Anak duduk depan mata sekarang pun dia ada handphone, dia pergi dunia yang lain, dia tak duduk depan mata kita. Sebab 2019, dia bukan 2008, bukan 1999. Ni saya sekadar nak remind saja. Bukan kata saya terbaik, lastu bi khairikum, saya bukan orang bagus. Tak. Cumanya sebab ada sikit yang disebut balighu anni walau ayah, satu, sampaikan walaupun satu. Yang kedua, ad-dinun nasihah, agama ni nasihat. Dah kata lama saya tak mai, saya kumpul banyak ilmu, hari ni saya bagi semua yang mana yang ada. Jadi kita ambil sama-sama, jom sama-sama kita bangun. Tak mau nanti jadi macam pepatah Melayu kata hak yang menang bersorak kampung tergadai lah tak mau jadi macam tu dekat tempat kita. Orang-orang parlimen depa walaupun nampak bergaduh apa semua, tapi sat lagi lepas parlimen depa turun makan sama-sama. Kita bergaduh sampai tak mau main semayang, sampai bermasam muka, kita meninggal, kita tak boleh nak masuk syurga. La yadkhulul jannata qati'un, tak masuk syurga orang yang putus silaturahim. Sebab pengetahuan kita limit. Jadi saya menyeru sekali lagi untuk tajuk fitnah akhir zaman malam ni, jom kita bincang untuk majukan kampung kita, anak-anak kita, generasi kita. Okey, masuk dah point dia. Apa dia?
Hari ini kalau saya baca kepada tuan-tuan, saya baca 10 ataupun 20 tajuk utama saya. Ni tajuk tau, bukan kita bincang, kita tak bincang. Nak bincang, tuan-tuan kena baca buku ni. Saya nak bagi tahu tentang fitnah akhir zaman, tapi saya nak baca tajuk hadis dia saja. Tajuk yang pertama, takwa dan perpaduan keselamatan pada akhir zaman. Tajuk kedua, mengapa dunia Islam menjadi sasaran permusuhan. Hadis kedua ni, Nabi kata, kita ni macam orang hurung makanan. Kita ni makanan, orang main hurung kita. Daripada, kan macam kita makan dalam talam, kawan ni tarik belah sini, kawan ni tarik belah sini. Kalau tengok dalam dunia realiti, hak kawan ni mengata orang Islam belah, belah ekonomi pun kata orang Islam bodoh, belah ilmu pun kata orang Islam bodoh, belah orang perempuan pun kata orang Islam teruk, belah ekonomi belah hak asasi manusia pun kata Islam tak jaga. Asyik Islam ni awak agama lain tak kena ke? Ni dah habaq dah. Mengapa dunia Islam menjadi sasaran permusnahan? Yang ketiga, seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam, sambungan daripada yang kedua tadi. Yang keempat, ilmu agama akan beransur-ansur hilang dengan matinya ramai ulama. Yang kelima, umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Betul? Kita kata hak asasi manusia, tapi hak asasi manusia tu kita cerobohi dia dengan keadaan kita ikut Yahudi dan Nasrani. Contoh dia apa? Contoh dia, kita kata hak asasi manusia kena berhibur dan bergelak ketawa. Tetapi nak bergelak ketawa tu kita membenarkan orang lelaki berpakaian perempuan. Ni bukan orang Islam. Kita tahu orang macam ni Allah Ta'ala laknat. Kita penduduk kita lah, sayang sekali, kita pula membenarkan benda tu masuk dalam rumah kita. Kita buat tayangan perdana di rumah untuk tengok. Nampak? Okey. Kita sikit-sikit je dulu. Golongan anti hadis, confirm hak ni orang lama semua mesti tahu punya lah. Hak yang baru ni mungkin baru dengar dan sebagainya, terkapai-kapai, tapi orang lama semua mesti tahu cerita ni. Golongan anti hadis, golongan yang sentiasa menang. Ada satu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mailah fitnah kat mana pun pasti jawapan dia akan ada, sebab dia pegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Lagi, penyakit umat terdahulu, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nama dia apa dia? Al-Wahad. Penyakit wahan ni, dia cinta dunia, dia takut mati. Tuan-tuan, maaf kalau saya kata, berdasarkan hadis ni, saya yakin boleh tanya abang-abang tentera dan polis ke mana, dalam perasaan mereka pun sekarang sudah ada sedikit untuk takut mati. Sebab ni hadis akhir zaman Nabi sebut. Jangan kata mereka, hatta saya yang jadi ustaz pun tak macam ulama dulu yang boleh dipenjara, yang boleh dipukul, ada rasa takut juga untuk mati. Sambung. Islam kembali asing, bahaya kemewahan, budaya rasuah berleluasa, sifat amanah hilang. Nampak? Tu saya kata, bila bincang tajuk ni, tuan-tuan akan tahu nanti tajuk politik ni nak duduk tang mana. Aku nak 100% ke? Aku nak secubit daripada hidup aku ke? Sedangkan itu adalah tajuk yang ke-12. Ke-13, orang yang baik berkurangan sedangkan yang jahat bertambah banyak. Apakah sebab kebinasaan seseorang? Dua golongan penghuni neraka. Zaman orang tidak peduli sumber untuk mendapatkan harta. Harta riba ada di merata tempat. Orang minum arak tetapi menamakannya dengan bukan arak. Sedikit lelaki dan banyak perempuan. Hamba menjadi tuan dan berdirinya bangunan-bangunan pencakar langit. Hak tu baru 20 tajuk. Jadi soalan kita hari ni, dengan tajuk macam tu yang banyak, apa kita nak bincang malam ni? Malam ni, apa yang saya nak cuba bawa ialah seperti mana Sultan Muhammad Al-Fatih buat kepada penduduk Turki zaman itu. Jadi benda ni saya nak share dengan tuan-tuan. So apa dia yang kita nak guna istilah dia? Simple saja. Malam ni ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita letak satu grup Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi bila Sultan Muhammad Al-Fatih, nanti sekali kita majlis ilmu hari ni, nampak dia duduk tempat yang sama. So Sultan Muhammad Al-Fatih menyiapkan umatnya, penduduk Turki zaman tu menyiapkan umatnya
untuk hadis Nabi tentang golongan yang membuka kota Konstantinopol. Itu kan hadis Nabi. Sultan Muhammad Fatih hidup selepas tu 500 tahun, 700 tahun selepas Nabi wafat. Selepas itu Sultan Muhammad Al-Fatih dan ayahnya Sultan Murad. Apa nama Sultan Muhammad Al-Fatih? Muhammad bin Murad bin tu yang malas nak cerita tu. Kalau saya cerita tuan-tuan kita saya belagak. Pasal apa? Muhammad bin Murad bin Biyazid. Apa nama ustaz ni? Don Daniel bin Don Biyazid. Sultan Muhammad Al-Fatih, ayah Tok Wan dia yang nama Biyazid dan keturunan atas lagi, mereka menyiapkan penduduk dia untuk hadis yang mereka dengar tentang kota Konstantinopol, tempat mereka duduk. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata akan dibuka kota Konstantinopol oleh sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik umat. Nabi sebut akan dibuka kota Konstantinopol. Maksudnya kota Konstantinopol belum Islam lagi, akan diislamkan oleh sebaik-baik sultan, sebaik-baik tentera. Mereka dengar ayat itu, ini tempat kita, kita kena siap untuk dapatkan yang ni. Siapa dia yang siapkan? Bukan Sultan Murad, ayah dia lagi 4 keturunan siapkan, tuan-tuan. Kita baru nak bincang malam ni, noh. Maknanya kalau tuan-tuan Tok Wan, anak, cucu, cicit lah baru selamat. Jenuh serabut pala. Jenuh. Saya pun tak lepas. Kita pun tak lepas sebab kita pun akan masuk dalam yang fitnah tadi tu. Jadi apa perbincangan kita ialah macam tadi, Sultan Muhammad Al-Fatih menyiapkan umatnya untuk menjadi tentera terbaik buka kota Konstantinopol sebab Nabi habaq. Jadi kita majlis ilmu malam ni kena menyiapkan penduduk Taman Pelangi supaya bersedia jadi umat akhir zaman. Kalau tidak kita tenggelam. Itu tajuk dia, basic kita nak bincang. Jadi bila kata nak siap, macam nak ambil periksa lah. Pertama kena tahu dulu silibus dia apa. Kena tahu dulu nak belajar banyak mana. Tu saya dah habaq lah tadi baru 20, tu pun mata dah pinang. 20. Dia kata tak boleh lepas ni. Lepas dah tahu silibus, kena tahu juga guru kita siapa. Sebab nak mengaji, Sultan Murad dia ambil ulama yang terbaik zaman tu untuk didik Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita maaflah kalau saya tanya kan, tempat kita lagu mana? Kita ambil hak terbaik ke? Kalau ke lebih kurang ambil pihak mana-mana ni boleh lah. Kita boleh lah. Itu yang mana? Ada sebab dia kena pergi tang situ. Kira koi lepas boleh kot. Kajian tak ada langsung ni boh bila. Tu soalan tu, tanya. Jenuh fikir dia kan. Tuan-tuan ajak tuan-tuan kira hantar anak tuan-tuan pergi mengaji ke apa kan. Mau pergi mengaji hak yang mengajak anak kita mengaji itu sejauh mana dia itu amanah dengan Allah Ta'ala, sejauh mana dia mengamalkan ilmu dia. Tak bolehlah guru mengaji mengajak anak kita mengaji basuh kereta pakai surat pendek. Kan dia tak kenal lah kan. Tapi bukan ke dia tu, ke kita lah. Pasal apa kita pilih dia. Nampak kan? Tuan-tuan boleh dapat. Tuan-tuan nampak macam dah lemah dah duduk dalam. Kan kita nak cangkat sikit, tak usah dalam sangat lah. Kan? Dia bila bincang tajuk macam ni, kita macam maaf kalau saya sebut sebab tengok wajah tuan-tuan, minta maaf. Bila tengok wajah tuan-tuan dengan tajuk kita bincang hari ni, saya yakin untuk seketika kita terlupa tentang politik. Sebab ada benda besar kita kena bincang. Hak ni dia sekelumit dalam hidup kita ya, politik ni. Ada benda besar tuan-tuan kena siapkan tempat tuan-tuan. Sebab Dajjal, dia kata, kita tak masuk tajuk Dajjal lagi kan. Dia fitnah akhir zaman. Dajjal ni tuan-tuan,
dalam satu hadis Nabi au kama qala, Dajjal ni Nabi kata, Dajjal dia akan pergi ke seluruh dunia kecuali dua tempat dia tak boleh masuk. Satu Mekah, satu lagi. Sebab apa dia tak boleh masuk? Sebab ada malaikat jaga. Maknanya Taman Pelangi dia sampai. Allah, Taman Pelangi sampai. Dia kata kacau. Itu sebab itu bila kita ambil rentak, jom sama-sama. Ni saya ni cakap untuk diri sendiri, sebab ulama disebut, dia kata bila mana kita memberi peringatan, bukan ni siapa? Dr. Fadilah Kamsah. Ayahanda kita lah, dia punya otai kita lah. Dia kata apa? Dengan kita memberi peringatan, kekuatan untuk mengamalkannya itu lebih cenderung untuk ada. Bila kita beringat orang, kita tu akan ada kekuatan untuk amal. Sebab tu saya ni buat juga, sebab saya pun nak beramal juga. Jadi jom kita bincang bagaimana untuk menyiapkan umat hari ini untuk jadi umat akhir zaman. Sebab ciri-ciri akhir zaman dalam Quran Allah Ta'ala sebut, surah Ali Imran ayat 110, Allah Ta'ala kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tiga. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik. Yang kedua, cegah orang buat jahat. Ketiga, beriman pada Allah. So macam mana kita nak bentuk benda ni? Cara paling mudah sekali malam ni untuk fitnah akhir zaman, tu yang saya tanya tadi tu. Kalau nak bincang fitnah, dia kena baca buku ni. Apa berlaku. Kalau persiapan, dia kena baca surah Kahfi. Tuan-tuan nak yang mana? Bagi pilihan. Dia kata, kalau boleh semua ustaz tu gelojor orang kata. Hajah nak yang mana Hajah? Hajah. Sebab ibu ni penting. Al-ummu madrasatun. Ibu ini sekolah. Iza a'adattaha, sekiranya kamu siapkan ibu ini dengan persiapan yang lengkap, dia akan melahirkan bala tentera yang hebat. Ibu sahaja. Sebab itu dalam sejarah bapa tunggal tak ada. Dah, ni dalam sejarah, bukan istilah. Dalam sejarah bapa tunggal mana ada? Yang ada siapa? Ibu tunggal, Siti Maryam. Siti Maryam boleh melahirkan seperti Nabi Isa. Tapi dia tak ada yang bapa tunggal. Kita tak ada. Jadi sebab tu al-ummu madrasatun. Sebab tu orang perempuan penting. Hajah nak mengaji hak mana? Surah Kahfi ke? Kalau surah Kahfi, bincang persiapan. Hajah tanya pula, hak bincang mana? Tahu ustaz? Lah tak dengar apanya selama ni. Kan? Nak bincang mana ni? Jadi serba salah betul kan? Tu saya kata tadi, saya dah habaq dah awal tadi kan. Bila kita bincang tajuk malam ni, tuan-tuan akan tahu tuan-tuan letak politik tak mana. Sebab tak lepas. Bincang hak ni, Allah hak ni terlepas ni. Masa limit. Esok kalau tuan-tuan kata, boleh tak ustaz esok sambung? Boleh. Tapi ustaz esok dia tak akan bawa pembincangan macam saya. Dia akan bawa bincang lain. Jadi masa kita malam ni lah sikit. Tuan-tuan nak bincang mana? Cepat. Persiapan lah, surah Kahfi lah. Betul? Surah Kahfi lah. Boleh aja? Boleh? Surah Kahfi. Tak dengar surah aja. Bolehkah? Boleh. Kira dia lah tu. Baik. Surah Kahfi dibahagi kepada 4. Sebab apa surah Kahfi? Mesti ada soalan kan? Sebab Nabi bagi tahu, siapa yang nak selamat akhir zaman, ataupun Nabi kata siapa nak selamat daripada fitnah Dajjal, maknanya fitnah akhir zaman lah. Kita tengah bincang tadi, macam mana nak siapkan diri kita, nak siap mana nak selamat lah. Nabi kata siapa yang nak selamat akhir zaman, baca surah Kahfi. Jawapannya mesti ada dalam surah Kahfi. Jadi dalam surah Kahfi ini dibahagikan kepada 4 keadaan. Pembahagian yang pertama, daripada awal surah Kahfi sampai habis cerita Ashabul Kahfi, sehingga kepada ayat yang ke
20 lebih, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sampai situ. Tajuk di sini adalah persiapan akidah. Oh, ni tajuk paling best sekali, paling penting. Patah balik kepada percakapan pertama kita. Apa dia? Tuan-tuan jemputlah Ustaz Fahmi Zamzam untuk Sultan Sifat 20 akidah, nanti kental balik. Masa Sultan Muhammad Al-Fatih kecil kan, sebahagian riwayat kata 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun. Sebab Sultan Muhammad Al-Fatih umur 8 tahun dia khatam 30 juz hafal Quran. Jadi makna dalam lerah tu lah kita kata 8, 7, 6, 5. Tuan-tuan kena ingat, dia masih budak macam anak-anak kita. Maknanya dia punya perwatakan, dia main, Tok Guru dia ajak dia nak belajar, dia lari tu yang Tok Guru dia libah kaki dia tu, pukul dengan rotan, faham tak? Dia budak, tapi cerita dia boleh dibentuk. Saya pun tak tera tuan-tuan, dalam proses berusaha banyak formula yang cuba pakai untuk nak bentuk. Sebab macam mana orang lain boleh buat anak mereka jadi, betul tak kan? Siapa anak kita tak kenal kan? Jadi kita cuba buat lah kan? Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih masa kecil, ayahnya Sultan Murad bagi mandi dia. Oi, hebat tuan-tuan. Ayah mandikan anak tuan-tuan. Kita hari ni mandi sendiri, mandi ikut hang. Dia buat apa dalam tandas hang tak tahu. Main ayah bro dengar ni, tapi badan tak basah pun. Duk membazir lah. Ketika Sultan Murad memandikan anaknya, kita panggil apa? Kalau Selangor kita panggil RMS, Raja Muda Selangor, betul? Kalau nu yang famous TMJ, betul? Dia macam kira Crown Prince lah kita katakan, Raja Muda lah kita kata. Jadi ketika Sultan Murad memandikan anaknya Sultan Muhammad ini, Muhammad Al-Fatih, bagi mandi tu berdepan dengan tempat depa mandi tu, tempat dia bagi mandi tu depan tu kota Konstantinopel, depan tu. Masa ambil duk mandi tu, Sultan Murad pesan dekat Sultan Muhammad dengan kata apa? Wahai anak, tolong pastikan esok kamu besar, kamu Islamkan kota Konstantinopel. Alamak, dahsyat tuan-tuan. Tengah bagi mandi anak, pesan benda lagu tu. Ni duk bayangkan duk bagi mandi anak. Cuba kita bayang lagu orang Melayu tak apa kan? Bukan salah bagi mandi anak, duk sabun dia, duk shampoo dia. Kita bak dia. Wahai anak, nampak tak nu kota Konstantinopel? Anak dia kata, nampak abah. Esok hang besar, jangan lupa Islamkan kota Konstantinopel. Dahsyat. Kita tak sama, kita baby shark. Sambil mandi tu baby shark. Hak tu jadi jerung, telan semua benda. Betul tak? Betul. Beza message kita. Memanglah masa mandi bukanlah boleh duk baca ayat Quran. Dia bukan baca ayat Quran, dia pesan. Makna kata seolah-olah bagi kita boleh pesan dekat budak-budak masa tengah mandi. Habang dia suruh jadi budak baik, jaga nama keluarga. Boleh pesan rupanya masa dia tengah mandi tu. Wallahualam lah, mungkinlah ada anak-anak universiti mana kena buat kajian lah pasal apa time bagi mandi tu nasihat tu berkesan. Mungkin dia sejuk badan ke, otak dia cah ke, wallahualam, tak tahulah. Orang tak bisa buat kajian. Nasihat Sultan Muhammad Fatih tu, saya kata tu, orang tak mau buat kajian yang orang Islam, dia nak buat kajian jenis baratnya, dia syok. Dia tak mau buat mengapa Steve Jobs terror, orang tu dia nak buat. Mai tajuk Sultan Muhammad Al-Fatih ketika mandi dinasihatkan ayahnya. Kenapa ketika mandi? Tak ada siapa buat. Sayang lah. Ayah dia kata, Muhammad, esok cik besar jangan lupa Islamkan kota Konstantinopel. Umur katalah 8 tahun. Dia buka kota Konstantinopel umur 21. Maknanya 13 tahun lepas tu baru jadi. Tapi lah ni kalau anak tuan-tuan 15 tahun mandi dah, kita tak bagi mandi dia dah. Lagi dia kata, ayah awak teruk kan. Dia kata, mai ni aku bagi mandi hang. Ay, nak buat apa ya bagi mandi cik? Dah tak boleh nak bagi mandi. Jadi nak nasihat tak nak. Jadi, kalau nasihat waktu makan ke apa, contohnya macam orang tua-tua kita kan, macam saya orang Jawa, mak saya orang Jawa. Di antara waktu nasihat waktu makan. Kalau kata waktu makan pun boleh nasihat, anak umur 15
13 tahun kemudian baru nak boleh, umur 28 pula lah. Okey, boleh tak? So dalam surah Kahfi, bahagian pertama, berapa bahagian tadi surah Kahfi bahagi? Oh, pandai tuan-tuan, hebat. Bahagian pertama akidah. Bahagian kedua ambil daripada apa? Daraballahu mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini, itu ayat dia. Diberikan kepada kamu contoh dua orang lelaki yang diberikan kepada mereka ladang. Bermula ayat ni sampai habis cerita Nabi Adam dengan Iblis nanti belakang. Yang ni cerita tentang fitnah akhir zaman ataupun persiapan, ialah persiapan ekonomi. Lepas tu kalau saya boleh tanya tuan-tuan lah, minta maaf lah, saja tanya. Taman Pelangi ni kedai mana yang milikkan penduduk Taman Pelangi? KFC yang mana satu? Tak ada orang tu. Orang lain punya. Tesco. Oh, dia kata Tesco, Ustaz, Tesco. Tu hang seronok pi. Tu hang seronok pi. Ni nak tanya, milikkan. Surau ni umur dia berapa lama lah? Umur. Oh, 12 tahun lah umur surau ni. Makna penduduk lagi lama lah kan, sebab penduduk kena berjuang untuk dapatkan surau, betul? So makna penduduk dah duduk kat, tambah tolak pimai-pimai, orang kata bahasa Inggeris kata approximately lah, lebih kurang 20 tahun 15 tahun ada lah, no? Kalau tanya soalan satu lagi pula, 15 tahun tak cukup lagi untuk nak membantu untuk mendapatkan satu ekonomi yang khusus untuk penduduk Taman Pelangi kah? Dia tak dan, betul tak? Dia tak lepas soalan tu. Sebab macam saya kata, itulah bukti percakapan saya mula, kita banyak bincang pasal benda luar, kita lupa nak bincang penduduk kita, sedangkan kita perlukan ekonomi. Tu dia ada tu dalam fitnah akhir, cara nak jaga fitnah tu. Yang ketiga, yang pertama tadi apa dia? Persiapan akidah. Kedua, ekonomi. Ketiga, daripada cerita muka surat belah kiri, Nabi Musa dengan sebelum Nabi Khidir, Nabi Musa berjalan dengan waqala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina fi safarina hadha nasaba. Muka surat bawah belah kiri, bawah sekali. Nabi Musa dengan sahabatnya. Siapa nama sahabat dia? Yusha'. Tak apa nak boleh jawab pula dah. Yusha' bin Nun. Hak ni lelaki yang teman Nabi Musa. Ada yang kata hak dia ni pun Nabi juga. Yusha' bin Nun, teman Nabi Musa. Bermula daripada cerita ni sampai Nabi Musa jumpa Nabi Khidir. Sebelum masuk cerita bawah sekali, yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Sebelum masuk ayat tu, ini semua perbincangan ketiga. Apa dia? Persiapan ilmu. Dan yang terakhir nombor 4, Zulqarnain, sampai habis ayat famous lah. Hak ni orang siapa mai daripada kampung, masjid kampung, surau kampung, mesti baca ayat ni. Pagi-pagi mesti baca agak dulu. Apa dia? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya ila al-akhir ayat. Sadaqallahul azim. Ini persiapan apa? Inilah persiapan kepimpinan. Barulah masuk dalam tajuk persiapan kepimpinan bahagian kecil daripada 8 bahagian. Apa dia? Politik. Tapi hari ini semua orang fokus kat sini saja loh. Sayanglah, ilmu kita banyak, otak kita cergas, 1/8 daripada 4 topik besar.
Kalau setiap topik ada 8 kali 4, 32. Kita hanya bincang 1/8, 1/32 sahaja. Dalam, maaf kalau saya sebut maaf, dalam perasaan, dengan 1/32 ini aku boleh membangunkan Islam. Tak boleh. Jadi jom kita bincang. Sekarang pukul berapa dah? Lagi 5 minit pukul 9. Tuan-tuan nak berhenti pukul berapa? Saya difahamkan sampai pukul 9. Sebab dia kata esok kerja. Tak boleh. Kalau pergi kerja lemah, tak boleh. Dia kena pergi awal kerja. Itu macam mana? Pukul 1 hak tu orang panggil mengaji sungguh. Tak boleh. Sultan Muhammad Fatih tak buat lagu tu. Dia mengaji berskala. Jadi macam ni lah. Kita tahu kita tak ada masa. Salah satu persiapan kita ialah, tuan-tuan make sure siapa yang ambil nota apa yang saya cakap, takat mana saya berhenti, tuan-tuan kena minta Ustaz Ling sambung lagi. Tajuk yang sama, perbincangan yang sama, supaya pengajian cantik. Semua ustaz insya-Allah, sekiranya mereka ahli sunnah wal jamaah, mereka akan bincang tajuk yang sama macam saya. Dia tak akan pergi lari daripada lain. Okey, jom kita pergi sikit akidah dulu yang pertama. Kita tengok saya, sekali lagi ya, saya ambil Sultan Muhammad Al-Fatih ya, minta maaf ya. Saya bercakap ni, saya yakin di depan saya ni ramai orang yang dewasa. Bila kata dewasa, dia ada hikmah. Hikmah ni dia akan tahu saya ni bercakap nak bangga diri ke, nak mengata ke orang ke, atau betul saya cakap sungguh-sungguh nak bercakap. Tuan-tuan sendiri boleh nilai. Bila mai bab akidah, tuan-tuan kena ingat, saya ulang sekali lagi hadis tadi, hadis ya, au kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Akan dibuka kota Konstantinopel. Tu hadis Nabi ya. Konstantiniyah, Nabi sebut dalam hadis ni. Okey, akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik umat. Ini Nabi yang cakap. Maknanya Nabi puji mereka ini siapa. Jadi boleh tak kalau kita tengok apa akidah mereka? Maaf, biar saya sebut dulu clear. Sebab saya tanya orang, kalau saya nak sebut bab-bab yang sensitif ni macam mana? Dia berkata, sebut yang jabatan agama sebut. Sebab jabatan agama berhak, jadi kita sebut balik jabatan agama sebut lagu mana, kita sebut macam tu. So saya sebut, apakah akidah sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik tentera yang telah membuka kota Konstantinopel? Nabi puji mereka sendiri sebelum Nabi jumpa mereka lagi pun. Adakah mereka Salafi Wahabi? Adakah mereka Syiah? Adakah mereka Mu'tazilah? Adakah mereka Khawarij? Adakah mereka Jabariyah? Adakah mereka Qadariyah? Adakah ataupun mereka adalah ahli sunnah wal jamaah yang pure yang kita kenal? Kita kena beza. Salah satu bezanya ialah tentera ini Sultan Muhammad Al-Fatih dan ayahnya Sultan Murad dan gurunya, mereka ini adalah berpegang dengan aliran Sufi. Maknanya ahli sunnah wal jamaah, bukan Wahabi, bukan Salafi, bukan Syiah, bukan Qadariyah, Jabariyah, bukan Khawarij yang lain, bukan. Zaman mereka sudah ada majlis berselawat kepada Nabi. Zaman mereka ada ketetapan membaca Al-Quran, surah-surah tertentu. Zaman mereka ada zikirnya. Sama tak macam Malaysia suatu ketika dahulu yang kita bawa? Sama. Logiknya tuan-tuan fikirlah, macam mana ayah saya boleh nama Biyajid? Biyajid ni hanya nama orang zaman tu saja. Pasti ada ilmu di sana yang turun sampai. Kalau tidak, macam mana Tok Wan saya boleh namakan ayah saya? Nama ayah saya pula, Tok Wan saya ambil daripada sejarah Melayu berkaitan dengan siapa dia? Tun Biyajid. Tu dia lah, Tun Biyajid, anak hang tuah. Macam mana cerita tu boleh ada? Pasti ada susul galurnya daripada sana. Nanti kena buka pula tajuk sejarah Ustaz, kena bincang. Yang ni kalau nak panggil Profesor Mak Ropa. Melayu di bumi, Melayu di langit Turki.
Bagaimana kita punya pembawaan? Ingat tak dalam satu forum perdana ehwal Islam depan Sultan Muhammad kelima, yang sebelum Sultan Muhammad turunkan jawatan agung masa tu kan ada forum perdana, antara yang berforum depannya kan Ustaz Badli Shah. Kan Ustaz Badli Shah ada sebut, dan sebahagian daripada sejarah mengatakan, walaupun sedang dalam kajian, tetapi ada sejarah mengatakan bahawa ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menghantar serangan yang pertama meruntuhkan kota Konstantinopel adalah daripada meriam-meriam yang dibina daripada tanah Melayu. Itu sejarah. Ini nak tahu itu kena bincang pula tajuk lain. Bukan saya tak mahir, tapi saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan bahawa bila kita bincang tajuk ni, dia bukan lagi berkait dengan hanya tentera ke apa, dah. Dia berkait sampai kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Maknanya ada tangan-tangan yang tak bertanggungjawab cuba melemahkan kita di akhir zaman dengan membawa benda-benda yang boleh mengganggu gugat kemesraan kita daripada dulu yang kita dah buat. Sedangkan kita sudah sealiran dengan golongan yang dipuji oleh Nabi. Saya duk ingat, maaf bila saya baca, saya duk ingatkan orang Melayu ni boleh jadi exaggerate kot. Maknanya macam over kot lah, rasa kita pegang ahli sunnah wal jamaah. Orang Sultan Muhammad Al-Fatih pun Sultan Muhammad, kita duk rasa lagu tu. Tapi sebenarnya benda tu betul, ulama dah kaji apa semua. Tapi bila buka buku Ahmad Saleh yang kita duk kata depa yang pandai mengkaji pun, depa tulis Sultan Muhammad Al-Fatih adalah sunni ahli sunnah. Kita hari ini boleh berpaling tadah masuk tajuk fitnah yang kedua tadi. Apa dia? Fitnah berpaling daripada kebenaran. Betul tak betul? Oleh itu wahai saudaraku, akidah ini peganglah betul-betul. Nak pegang betul-betul, bukannya pegang, Nabi sebut dalam hadis, addu alaiha bin nawajis, gigit, tokak dia dengan gigi geraham. Gigit sungguh. Habaq ke anak kita tentang mengambil keberkatan, habaq ke anak kita tentang bertawasul. Maaf kalau saya boleh cerita, sekadar nak trigger supaya tuan-tuan baca dalam sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih, ketika mana guru yang mengajaknya itu, saya tak sebut namanya, tuan-tuan balik tuan-tuan cari. Guru beliau ini ketika ditanya kepada dia, adakah Muhammad ni yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis? Maka guru dia kata, dialah yang dimaksudkan. Maknanya nak membakar semangat, dialah ini. Dia berkata, dah, kita tak boleh nak menang buka kota Konstantinopel. Dia kata, mai ikut aku bertawasul. Kalau betul apa yang Nabi kata itu ada pada Muhammad dan juga tentera yang ada ni, Allah akan boleh hidupkan orang yang mati ni balik. Tuan-tuan, tawasul kot. Tuan-tuan baca sejarah dia, kan bangkit orang daripada kubur tu. Benda ni ada tak dalam kita? Ada lah. Orang kata apalah hampa akidah duk pi minta dekat orang kubur lah apa semua. Bukan kami minta ke orang kubur. Ini yang diajar oleh Nabi dalam tahiyat akhir. Tuan-tuan tak perasan? Tak perasan? La ilaha illallah. Kan kita baca tahiyat akhir. Wajib tak tahiyat akhir? Hei, siapa tak baca macam mana nak sembahyang? Apa kita baca? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatullahi assalamualaikum nabiyyi wa rahmatullahi habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu syahadah betul? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis. Lepas tu selawat, rukun nak selawat. Rukun nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis takat tu rukun, betul? Sambungan lepas tu adalah sunnah, betul tak? Sunat bacaan dalam tahiyat akhir, betul tak betul? Mana Nabi ajak kita, betul tak? Daripada mulut para ulama, betul? Apa dia selawat kita baca? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu? Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tu perkataan kama tu apa makna dia? Seperti mana? Bertawasul lah dengan Nabi Ibrahim. Tu makna dia. Apa tak cukup ke selawat kat Nabi saja? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukuplah. Kenapa nak kena kata seperti mana kepada Nabi Ibrahim? Tawasul dengan Nabi Ibrahim lah tu. Dalam tahiyat akhir Allah ajak kita. Boleh?
Clear? Orang dulu-dulu dia suruh ambil berkat. Dia kata, pergi ambil berkat pergi ambil dia suruh lagu tu pasal nak bertawasul dengan kealiman guru yang mengajar kita. Nak bertawasul dengan ibu yang baru melahirkan anak. Pergi bertawasul dia tu baru lepas orang ampun dosa. Dia dekat dengan Allah Ta'ala tu. Pergi ziarah orang yang baru melahirkan, ada majlis qasidah apa semua kan. Pasal apa? Nak ambil tabaruk daripada baby tadi tu. Dia mai ke dunia ni dengan membawa tak ada dosa. Bila tak ada dosa, malaikat penuh dekat dia. Dah malaikat penuh, bila ambil keberkatan daripada dia. Betul tak betul? Tiba-tiba hari ni orang merosakkan pegangan akidah kita. La haula wala quwata illa billah. Hak paling teruk apa dah? Paling teruk kita termakan pula tu. Kacau. Jadi macam mana? Boleh tak? Malam ni punya bab akidah okey. Tapi saya tak hurai lagi tau. Ni baru hurai Sultan Muhammad Al-Fatih saja. Belum hurai apa isi kandungan Ashabul Kahfi. Betul tak? Tak cerita kan? Awal-awal tu Allah kata alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Baca. Nabi kata, siapa yang nak selamat fitnah akhir zaman, baca surah Kahfi. Dalam riwayat yang lain, kalau nak selamat, baca berapa ayat? Oh, pandai tuan-tuan. Berapa ayat? 10 ayat pertama ke akhir? Dia khilaf pula dah. Pertama ke akhir kan? Dua-dua. Satu hadis kata 10 ayat awal, satu hadis kata 10 ayat akhir. Jom kita tengok ayat ke-10 kata apa? Berkatalah mereka dalam doa mereka, Rabbana, saya baca tadi, sengaja baca tadi sebab nak abang kata tu doa akhir zaman, tapi tak siapa pun tak orang baca. Apa dia? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Nabi Allah ajak kita nak akhir ni minta rahmat. Sebab tu Nabi kata kamu semua masuk ke syurga dengan rahmat. Sebab tu orang meninggal kita panggil al-marhum, rahmat. Nak boleh rahmat, boleh daripada barakah. Macam mana? Tuan-tuan boleh ke tak ni? Faham tak? Betul? Jelas tak? Saya katakan dia jadi lagi macam makin tak faham pula dah. Siapa tak faham? Boleh angkat tangan tak? Hajah faham tak Hajah? Faham Boleh. Apa dia? Boleh ya? Boleh. Tanya sekali lagi. Tuan-tuan faham tak? Faham boleh balik dah kita. Tak memang tujuan tanya tu nak bagi faham. Faham baliklah, dah faham. Faham tajuk? Tak apa, tu bagus. Bila faham tajuk, kalau saya meninggal, orang tanya hampa belajar mana? Kami belajar faham tajuk. Lepas tu guru kami meninggal. Tak dah dia kata. Meninggal lah guru kami tak dah. Okey, tu akidah. Kasar saja, nak kasar ikut pembahagian. Yang kedua ekonomi. Yang ni jom kita tengok zaman Sultan Muhammad Fatih dengan kawan-kawannya dan juga ulama-ulama dan sultan-sultan selepas itu. Apa mereka buat? Yang paling kuat sekali mereka buat adalah wakaf, tuan-tuan. Teringinlah nak tanya, saja je tanya. Penduduk Taman Pelangi ni ada tak buat kumpul ramai-ramai duit untuk wakafkan dia? Jom kita pergi bina satu pusat Islam ke, telaga ke, kat mana-mana ke untuk bantu orang yang memerlukan. Yang ada 2-3 orang lah. Kita tak rasa pun nak ajak, kawan, buh pila RM1, janji duit hang ada dalam tempat ni, hang penduduk sini kot, buh pila RM1, buh pila RM2. Kita tak cenderung dulu tu. Kita buat pengumuman pun laju. Ni sekali siapa yang nak bagi boleh bagi. Tak mahu dekat belakang. Hang nak suruh bagi ke tak mahu? Hak tu saya pun geram juga kat orang yang buat pengumuman tu. Nak abang ke tak mahu? Nak abang-abang sungguh-sungguh. Assalamualaikum tuan-tuan. Kita ni nanti sembahyang Jumaat, kita akan ada kutipan. Kita nak bina telaga
kita nak bina perpustakaan. Tuan-tuan, anak-anak kita dekat sekolah sebelah ni, rupa-rupanya satu sekolah tu buku dia ada, satu perpustakaan sekolah ni buku ada 3,000 saja tuan-tuan. Mana cukup? Perpustakaan patutnya kena kurang-kurang ada 6,000, 7,000 buah buku. Jadi jom kita sama-sama kumpul duit tuan-tuan, kita wakafkan buku RM1 pun tak apa tuan-tuan. Saya tunggu tau dekat belakang, saya tunggu tuan-tuan bagi. Nampaklah sungguh-sungguh tu nak. Betul tak? Ni sekali kita buka belakang, siapa boleh ni pengumuman tau dah. Siapa nak tolong sekolah apa semua, dia dekat belakang. Nanti siapa bagi, nanti nak apa tanya kat belakang. Kita cakap apa ni? Break. Ekonomi panjang, langkau dulu. Kemudian bahagian ketiga, persiapan ilmu. Yang ni saya seronok. Sikit je lagi. 9 suku berhenti, tak mau sama lah. Apa dia? Tuan-tuan, ilmu sangat penting. Oleh itu, Taman Pelangi, especially surau lah. Sebab surau ni nadi. Surau tak boleh berperwatakan seperti masa awal saya main dulu dekat sini. Tak boleh sama. Sebab sekarang dah berubah. Persempadanan pun sudah persempadanan baru. Sebelum ni saya tak masuk dengan tuan-tuan. Sekarang saya dah masuk, dah duduk sekali dengan tuan-tuan. Bandar Seri Putra kan, dulu kami Bangi kan, Gajang kan. Sekarang dah jadi Semenyih dah. Dia tak boleh macam dulu. Dia mesti kena ada sedikit penambahbaikan untuk meraihkan ilmu. Contoh saja. Perbincangan di masjid macam mana yang saya buat hari ni, saya tengok, saya tak tahu kod memang tuan-tuan macam ni ke atau saya tak tahu, tapi ketika bincang saya nampak tuan-tuan punya hangguk, tuan-tuan renung, maknanya seolah-olah tuan-tuan mendalami apa yang saya cakap. Topik yang kita bincang macam hari ni, tuan-tuan boleh buat. Assalamualaikum, hari ni kita nak bincang tentang satu taman yang ada di California. Taman ini telah berjaya menyelamatkan hutan simpan yang berada dalam kawasan taman ini dengan beberapa cara. Sebelum tu bagi saya cerita dulu. California ada berapa penduduk dia? Depa ni ada berapa bahagian? Ada San Francisco, San Jose, San apa, tempat arwah Tuan Guru Datuk Aruddin tanam. Area-area itu San Jose apa semua situ. Kawasan ni. Penduduknya berjumlah banyak macam ni. Dia biasa buat lagu ni. Antara benda yang mereka buat ialah 1, 2, 3. Saya rasa penduduk kita boleh ambil manfaat daripada yang ni. Dia bincang macam tu. Naikkan semangat kita untuk terus menjadi taman yang maju jaya lebih dengan cara perkongsian ilmu. Tak mau lagi hanya sekadar tuan-tuan, hari ni tajuk lagu ni, siapa nak main, tak mau main sudah. Dia tak boleh dah. Even ustaz pun tak boleh cakap macam tu. Assalamualaikum tuan-tuan, saya faham hari ni kita mengaji sifat 20. Sifat 20 ni susah, biasalah tak ramai orang main. Tak boleh. Zaman dulu ramai. Kenapa sekarang jadi kebiasaan sikit pula? Boleh faham tak? Faham tak maksudnya? Dia tak boleh. Ustaz pun kena galakkan. Tuan-tuan, mainlah. Kalau nak tidur pun tak apa. Janji duduk dalam majlis ilmu. Supaya tersedak tu dengar Allah wujud. Tidur pula lagi. Sedap pula qidam. Tu yang orang tanya dia balik hari tu. Bang, hari ni ada ceramah apa? Ni kan Rabiul Akhir, betul tak? 21 Rabiul Akhir. Lepas ni Rejab. Ni Rejab Isra Mi'raj. Isra Mi'raj akidah lah. Bila main bincang tajuk tu, ustaz bincang, Assalamualaikum, Nabi kita telah diangkat ke langit yang ketujuh. So dia pun dengar langit pertama, langit kedua, lepas tu dia tidur. Lepas tu bangun-bangun orang komat. Dia pergi ambil uduk, dia semayang. Balik rumah, bini dia tanya, abang tadi mengaji apa? Isra Mi'raj. Lepas tu Nabi naik main langit tujuh tu. Tu lah. Lepas tu Nabi turun, abang. Hak tu abang tak tahu Nabi turun ke tak. Dia dengar dekat dia. Dia tak ada turun. Dia tak tahu Nabi turun ke tak. Dia tak dengar.
Tak kisahlah, jangan naik tu betul. Okeylah. Okey. Wallahu a'lam. Jadi galakkan mengaji ilmu itu kena buat poster-poster, buat ni, hantar kepada semua orang. Dulu zaman Islam awal, benda paling penting adalah panji, bendera Islam tu, la ilaha illallah. Zaman sekarang mana nak ada bendera ketika pilihan raya ya? Oleh itu apa panji umat Islam? Poster dalam WhatsApp tu lah panji orang Islam. Sebab tu kena buat elok-elok, sebab tu kena jaga. Jangan duk buat lebih kurang. Hak tu lah panji kita. Syiar kita nak tahu Islam tu punya program. 9 suku sekian. Kesimpulan dia ialah yang pertama, bila kita cerita tentang akhir zaman dan beberapa buah-buah ringan yang saya bagi untuk, sekejap, alang-alang tadi dah baca sampai 20. Saya tahu kita dengar lupa, tak apa, janji dengar jugalah pergi sekali lalu. Tadi sampai 20 kan. Baca apilah tajuk lain, kok tuan-tuan boleh klik, tajuk ni bagus ni, kita boleh bincang. Okay. 21, ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Ni mampuih tuan-tuan. Orang yang berpegang dengan agamanya seperti memegang bara api. Pengkhianat dikatakan jujur, dan yang jujur dikatakan pengkhianat. Hak ni memang telah depan mata. Peperangan demi peperangan, waktu terasa pendek. Hak ni, hak yang mana sini mesti terasa macam. Betul kan? Dulu rasa sehari boleh buat macam-macam tu. Lah ni balik kerja dah tak ada buat apa, dah habis lah. Tak, betul. Sebab itu tajuk perbincangan masa, ada ulama even di Malaysia, profesor ke doktor apa, dia tulis buku bagaimana tempoh masa yang boleh nak bincang. Dia tak boleh kira satu masa Nabi Adam, sehari Nabi Adam, dia tak sama masa sehari dengan kita. Tuan-tuan kena baca lah buku tu kena jemput doktor tu bincang. Dia orang Malaysia, dia bincang tajuk dia. Okey, nanti tu saya bagi point kat tuan-tuan. Lagi, munculnya tambang bumi, maknanya bahan galian keluar daripada belakang rumah. Tanah Arab yang tandus menjadi lembah yang subur. Hak ni yang terbaru no? Siapa yang pergi umrah dengan saya hari tu, bulan 12, dia kata orang yang pergi selama ni pembohong. Pasal apa? Sebab selama ni orang balik kata, pergi Mekah ni tak ada apa, padang pasir tandus. Mereka pergi bulan 12 hari tu, hijau tuan-tuan, macam padang bola. Kita tengok unta pun, unta seronok lari di padang hijau. Betul. Cara dia lari tu lain macam. Mana seronok. Ni. Bukan saya cakap bohong kan. Nanti katalah, maaflah, katalah kita tak tahu ilmu Allah, katalah lepas ni dia tandus balik, katalah dia jadi kering kontang contohnya, tapi dia tak akan jadilah sebab dah Nabi kata dia akan subur. Katalah dia jadi kering kontang macam asal balik, orang yang pi ke depan lagi 20 tahun akan kata orang yang pi baru ni bohong pula dah, kata hijau tak ada apa pun. Dia macam tu sekelip mata. Lepas tu ujian dahsyat terhadap iman. Yang ni, hak ni kena ada tajuk khusus. Sebab apa? Ulama bincang. Sebab Nabi sebut dalam hadis, macam mana Dajjal itu Al-Masih. Tuan-tuan tahu kan? Dajjal Al-Masih. Sebab tu dalam doa tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabr wa min fitnatil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihud dajjal. Masih Dajjal. Tapi dalam Quran Al-Masihu Isa. Isa pun disebut Al-Masih. Bayangkan nama saja kita dah keliru. Katalah contoh satu orang dia kata, saya ni utusan daripada Al-Masih. Masih Dajjal ke? Masih Isa. Tuan-tuan, pening. Sebab Nabi Isa doa pun Allah bawa. Hak Dajjal suruh turun hujan pun Allah bawa turun. Ni kena tajuk asing. Yang ni dahsyat. Lagi, kelebihan beribadah ketika berlakunya huru-hara, peperangan di sekitar sungai Furat kerana merebut kekayaan. Tiada imam untuk solat berjemaah. Tadi dah tanya dah kat kita, betul ya tu? Ulama tidak dipedulikan. Islam pada nama sahaja. Al-Quran akan hilang dan ilmu agama akan diangkat. 15 maksiat yang menurunkan balak. Yang ni dahsyat. 5 maksiat yang disegerakan balasannya. Bilakah akan terjadinya kehancuran? Bermegah-megah dengan bangunan masjid. Hak ni Malaysia nampak jelas.
Ui wa'iyazbillah, takut menjual agama kerana dunia. Lagi dahsyat, Malaysia pun ada juga. Haji dan umrah bukan kerana Allah, mampuih. Betul tak? Ekonomi meningkat, orang perempuan bekerja, dan kemudahan alat tulis. Lah, rupanya kemudahan alat tulis pun tanda akhir zaman. Habis tu tak mau pakai Elliot ya. Dia ada perbincangan dia. Untuk tajuk ni, mana sudut pandang kita? Orang perempuan bekerja, dosa ke? Tak berdosa. Habis tu macam mana kita nak baca tajuk akhir zaman ni? Kena bincang tajuk yang lain. Dan yang terakhir, golongan yang selamat. Tadi golongan yang menang, ni golongan yang selamat. Itu perbincangan dia dalam kitab 40 hadis akhir zaman. Best tuan-tuan tajuk dia. Sebab apa? Dia menyiapkan pengajian ilmu Taman Pelangi, menyiapkan penduduknya dengan pengajian ini untuk menjadi umat akhir zaman. Jadi bila benda mai kita dah ready lah. Ni aku tahu, ni dah ada dalam akhir zaman dah. Aku kena ready. Aku tak mau terlibat dengan kawan-kawan ni semua ni. 5 maksiat yang mendatangkan balak, 15 maksiat mendatangkan balak. Aku tak mau buat benda-benda ni. Boleh no? Biar. Kira cukup lah.